Halo, Assalamualaikum Lepan. Lama tak dengar dah. Mudah-mudahan awak sihat lah ya. Mudah-mudahan awak dalam kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang berserta. Sebenarnya daripada petang tadi tak ada benda kerja, aku kat rumah duduk. Aku buka balik video-video lama tu. Video awak, video dia orang apa tu, kupas buku-buku awak. Aku naik gelak pun ada lah. Ada orang punya kupas ni kelakar. Langsung lah, dia tak nampak apa pun. Yang balik daripada Arab tu, pandai bahasa Arab. Aku gelak lah. Memang kulit lah dia orang ni. Lagi kawan tengok video awak yang awak kupas tentang Ustaz apa tu, Ismail Long on tour tu. Bagus lah hang balon dia tu. Kalau dia tak sadar juga, harap-harap ustaz-ustaz yang lain yang duduk balon awak pun tengok lah yang awak balon Ismail Long tu. Dah setahun lepas lah Aduh, gelak-gelak kawan tengok. Memang tergelak aku tengok lah semua tu. Bagus lah. Aduh, lama tak dengar suara awak lah. Rindu rasanya. Walaupun tak pernah jumpa kan. Tapi jauh. Saya kat Johor, awak kat Penang, macam mana kan. Tapi lepas satulah saya nak cakap, saya tengok kan, pada saya sebenarnya pengarah dan nyusun atur dah semua ni. Dan awak telah dipilih sebagai acting, sebagai pelakon. Jadi benda yang telah diatur oleh Allah ni memang berakhir dengan kebaikan. Awak lah pejuang. Bukan kata awak seorang pejuang lah. Adalah beberapa yang masuk YouTube tu, macam Ustaz Wan Nizam lagi siapa tu, Tuan Guru Haji Syari. Ada beberapa orang lagi lah. Tapi yang popular saya tengok memang awak lah. Memang pengarah lantik awak, pelakon utama lah. Memang dia lantik. Dan aku percaya ini memang telah diatur. Dan saya percaya juga ahli-ahli makrifah semua bangga dengan awak. Bangga lah. Mudah-mudahan dengan cara ni dapat buka mata semua lah. Dapat buka mata semua. Baik yang kutuk, yang apa semua. Mungkin hari dia kutuk, tapi hati dia saya rasa pun dia tak akan senang hati. Dia tak akan senang hati. Dan dia pun tak tahu yang dia ada semua ni kulit belaka. Kan? Dia sebut saja tentang solat, bolak-balik dia punya kupas solat itulah solat 5 waktu tu. Balik-balik solat 5 waktu yang dia buka ni. Dia tak tahu yang solat 5 waktu tu dia yang dibuat tu perbuatan solat. Solat dia tak buat lagi. Rukun 13 tu lah yang dia buat perbuatan tu. Dari segi hukum, kauli, fi'li, kalbi, memang tak ada lah ada orang. Lagi kalbi, lagi pecahan kalbi tu lagi. Dia tak tahu tu. Ada qasad, ta'aruf, ta'in, ihram, mihrad, munajat, takdi. Semua tu tak ada. Jauh lah. Tapi apa nak buat lah. Jadi saya rasa bangga lah. Teruskanlah perjuangan awal lepas. Saya doakan je lah. Saya rasa bangga lah. Saya rasa ahli-ahli makrifat yang ada kat Johor ni, saya rasa melambak. Dia akan tengok. Tersenyum lah tengok awak tersenyum. Dan saya percaya semua doakan lah. InsyaAllah makrifat akan bangkit. Saya percayalah makrifat akan bangkit. Itu sajalah dapat. Bila-bila kita boleh sembang lagi lah. Lepas-lepas raya kalau turun Johor call lah. Boleh sembang, boleh apa. Okey lah, jalan terus lah brother, jalan terus. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Hussein. Abang Hussein JDT. Mai sebut Johor ni JDT ni kira teringat bola lah. Okey Abang Hussein, sebenarnya macam ni. Apa yang lepas nak cuba cakap ni, nak urai ni tak jauh mana pun. Tak ada apa dah dengan Abang Hussein ni.
Tapi itulah apa yang Abang Husin hurai tadi tu. Bila kita bercakap bab solat, solat tu makna dia berhubung. Mereka ni akan bercakap pasal penyembahan. So apa yang lepas cuba nak cakap, bab 5 waktu tu pun solat juga, tetapi masalah dia lengkapkanlah. Sebab dalam Quran dia kata perliharakanlah solat kamu. Tidak pun semaklah surah Mukminun 1-2, surah Allah Akbar, surah Al-Baqarah ayat 45, surah Al-Isra ayat 36, surah Al-Ma'un ayat 4, ayat 5. Banyak lagi lah kalau kita nak berkupas. Surah Al-Baqarah juga 238 dan 239. Tetapi itulah kesudahan dia. Macam surah Taha ayat 14, dia sebut semua soal-soal semayang ni, soal solat ni. Dia suruh ingat Allah saja dalam solat. Baru ni cerita apilah, ada 3-4 orang kontak saya, kawan-kawan lama, beritahu apa, nak beritahu kat hang, ni yang duk kutuk hang, yang duk hentam hang, yang hang tak pernah hentam dia balik melalui buat satu jumpa dia. Maksud dia kata, Mamat ni duk hentam saya kau-kau ni. Dia kata dia nak pergi cari saya, tak jumpa saya balik Jerman dah, sedangkan saya buat tour merata. Jadi orang nampak benda ni, awak tak pergi jumpa lepas. Oh, saya nak pergi jumpa dia, dia balik Jerman dah. Sedangkan saya dah buat tour, selalu saya tulis kat mana saya ada. Jadi kawan saya beritahu baru ni bike preacher apa, Azizi Chung ke Chong ke, tak tahulah, Chung kot. Dia kena stroke. Dia pun kata seolah-olah critical lah, brain damage, dia kata stroke. Jadi di situ sebelum ni dia bawa kereta jatuh gaung, kawan cerita kat saya juga. Jadi saya bukan nak beritahu apa, bukan nak kata tengok apa jadi kat dia, padan muka dia, baru dia ada akal. Tak, bukan macam tu. Tak. Jauh di sudut hati tak pernah ada perasaan seronok ataupun perasaan padan dengan muka hang. Tak. Wallahi demi Allah dan 25 Rasul, Abang Husin lepas tumpang, kesianlah kat dia, kesian. Itu saja. Sebab lepas pun sakit, diabetes 30. Tapi I just don't mind. Tadi macam jumpa M. Nasir tadi duduk, dia pun kata macam mana kau kurus macam ni pun kena diabetes. Baru saya hurai kat dia, sembang dengan dia tadi, lepak kat tempat dia kat Lucan. Saya kata kebetulan ada seorang juga di situ, bekas anggota Spider. Dia kata dia pun diabetes, dia segan nak keluar apa semua ni, dia takut macam ni, macam apa-apa rebah ke apa ke. Saya kata yang pertama sekali, ubat dia bila kita didatang sakit, kita jangan takut. Itu ubat paling mujarab. Kita jangan takut dan kita jangan ada negative thought. Bila orang cerita, oh bahaya hang macam ni, oh lagu ni, aku kena sebelah pun aku dah jadi ketak-ketak dah takut. Hang 30 macam mana? Dan saya kata saya akan jatuh, saya jatuh. Saya akan steady, saya steady lah. Ini semua aturan dia. Baru ni kawan jiran kampung saya duk terbayang dia duk 3 hari ni. Dia kerja di HL. Pasal dulu yang saya balik mula itu, first time dia tanya saya pasal ilmu ni, bersembang dengan dia, waktu sembang atas ferry. Dia duduk belakang rumah, tapi tak pernah main jumpa arwah ayah pun. Tata sembang-sembang dia kata, oh yang cakap ni hakikat. Tak, bukan aku cakap buat hakikat. Allah Ta'ala itu meliputi. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu dalam, hak luar ni siapa punya pula? Tujuh sifat makni ni. So zat-zat yang ada di atas muka bumi ni, zat mukahid ke, wadibal wujud ke, wadatul wujud ke, terterbit dari satu zat juga. Saya kata kat dia, InsyaAllah kalau anak satu kita sembang. Tak tahu kemarin sehari sebelum puasa dengar dia meninggal, kena jantung. Dia jadi lagu tu juga.
Kadang setengah orang sakit disebabkan fizikal dia sakit, dia mati. Orang kata lama dah dia lumpuh, lama dah dia stroke, kat sebulan lebih mati dah. Ada setengah pula dia sakit dalam, penyakit hati, dia tak sedar, dia mati. Jantung lah, kecil manis lah, kemalangan jalan raya lah. Yang tu orang nampak sebab musabab dia mati. Tapi penyakit, setiap manusia ada penyakit. Sebab dalam Quran ada sebut, surah 2 ayat 10, dia ada sebut tentang penyakit hati ni. Orang tak nampak, kadang dia duduk dalam jubah serban, dalam boleh berbahasa Arab, tapi kalau hati dia ada iri, ada dengki, dia pusing pilah Kaabah, pergi buat haji 10 kali pun. Kalau hati dia masih lagi membuat hati orang sakit, dia boleh membuat orang jadi dihina, dikeji, maka tak tepatlah benda tu. Okey. Dan apa yang lepas nak cakap itu sajalah. Kita tumpang sedih bila mereka sakit, kena paralyze macam ni, macam mana nak solat? Orang kata pejam mata ingat rokok, pejam mata ingat sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir. Yang awak ingat tu perbuatan. Itu termasuk dalam rukun fi'li yang takluknya bernama basar. Mana yang dikata solat tu? Yang awak ingat tu perbuatan, yang awak baca tu bacaan. Yang kata mengingati Allah tu mana dia? Jadi orang kata baca Quran ni dalam solat ingat makna dia. Habis tu Arab nak kena main Malaysia, nak ingat bahasa Melayu pula. Rukun qalbi tu tak lengkap. Allah tu bukan huruf, bukan makna. Jadi benda ni tak ada lepas proses. Bila Allah bagi jadi lagu ni, mereka kena patut ambil iktibar. Mana dia yang dikatakan solat sambil berkenderaan, sambil berjalan kaki? Mana dia tubuh niat tu? Mana dia yang dikatakan diri yang sebenar-benar, diri yang solat tak pernah tinggal walau sesaat pun? Itulah mereka mengaji ilmu-ilmu sejarah, hadis. Mereka bercerita pula apa yang Tuhan cakap. Tuhan tu bercakap kat segenap umat manusia kot, bukan dekat orang yang boleh bahasa Arab ya. Jadi nak buat macam mana? Kita mengaji mengenal Allah, mengenal ni sifat-sifat Allah yang ada kat kita, yang bukan hak kita, tapi mereka tak mau kot tu, mereka nak kot lain, tak apalah. Surah 6 ayat 116, mereka yang mengikuti yang ramai di atas muka bumi ini adalah mereka yang mudah disesatkan dari jalan Allah. So mana dia jalan Allah tu mana? Nak mengenal Allah kena diri. So makna mengenal diri ni tak termasuk dalam golongan yang ramai. Simple as that. Tidak, you semak surah 6 ayat 94, surah 6 ayat 104. Okay, Abang Hussein, nice talking to you. Love is everywhere. Hanya yang celik yang nampak cinta, yang tak telik akan membabi buta lah. Lagu biasa. Baik, Assalamualaikum. Selamatlah Abang Hussein. Assalamualaikum. Best. Kan memang melekat ni. Kan simple. Kan tak tahu nak kata apa dah. Kan clear and very clear. Cantik kan. Simple lah, memang nampak kan, bagi kecerahan macam ni kan. Harap semua yang dengar ni kan boleh faham lah. Okey, seketui dia dah bagi dah tu kan, berketui-ketui lah, faham tak faham je lah, harap dia faham lah nah. Okey, selamat bila nak main Penang bagi tahu mai Okey, kita set link. Assalam pun apa tu macam ni pun aku selagi aku boleh bersembang, aku bersembang. Mai esok dia tak mau sembang dah, dia tak sembang dah pun, lalu kita tak tahu dia kehendak atas kehendak. Tapi itulah pun kita bercakap ni bukanlah kita nak tunjuk kita pandai, atau bukan kita nak beritahu ada benda yang kita tahu, yang kita saja tahu, bukan lagu tu. Kita nak bagi tahu ada benda yang kita sendiri tak tahu, dan ada benda juga yang orang lain pun tak tahu. Tapi tinggal satu benda ya,
nak ambil tahu atau tak ambil tahu. So macam pun cakap nampak jelas terang seketui. Dia ada 9 clips video dalam tu, suara lah, voice note. Yang orang nampak lah, yang tak nampak nak buat macam mana. Dan kita tak akan berada di satu kawasan, dan di situlah kawasan kita. Siapa nak main cari kita orang tu, dah kita jalan terus. Dan kita juga tak ada, kita juga bukan bertindak sebagai guru, kerana masing-masing lah guru pada diri masing-masing. Itulah macam semalam pun sembang dengan sahabat nama Fendi dengan CD sampai kat ketiga, dekat awal maju sekarang mereka buka 24 jam restoran sini. Awal maju tu saya kata ada satu je, faham sempoi lah, tak faham maka depa kok mana pun akan faham kita. Sebab dia tak boleh campur aduk. Kalau nak bawa makrifah ni, dia tak boleh campur aduk. Dan dia juga tak boleh dikongsi, sebab dia laisa kamislihi syai'un, dan dia juga mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kita cerita bahawa keberadaan yang ada tu, tetapi dia tetap asing, unik dan maha tersendiri. Kita cerita tentang keberadaan yang ada tu, tapi dia tetap masing-masing, dia tetap satu. Yang berjuta-ribu tu terbit daripada yang satu juga. Itu sebab kita cerita yang satu. Dan ustaz-ustaz ni yang lama ni, yang ada ilmu ni, tidak nafi daripada ilmu, cuma mereka tak sedap. Dia kata jangan campur aduk batil dan hak. Bila kita cakap itu, bukan kita kata ilmu mereka tu tak betul. Hai, semayang 5 waktu pun solat juga wajib. Tetapi ada rukun dan hukum dia, kenapa langgang terus lagu tu? Ustaz jenis apa? Quran cakap lagu tu lain, nampak kata buat sudah, jangan tak buat. Boleh buat, apa pula tak boleh buat? Bila masa kita kata tak payah solat, tak payah buat. Kita cakap kita mengaji ni, yang mereka tak mau ni adalah dikarenakan untuk memelihara kaedah-kaedah dalam solat itu sendiri. Kalau anak kita pergi masuk pagar sekolah, berjalan menuju ke bangunan sekolah, kita tak boleh, kita hantar sekat tu je. Ataupun kita masuk sampai depan kawasan sekolah, hantar anak kita. Anak kita jalan masuk dalam pintu kelas sekolah, kita rasa lega dah, kita pun balik. Tapi dalam beg dia, dia bawa Captain Marvel, dia bawa Stingray, dia bawa tempe, dia bawa kartun-kartun ni lah, Captain American, buku-buku magazine kartun ni. Cikgu kata, okey, cikgu pelajaran bahasa Malaysia masuk, dia tak boleh nak buka. So dia tak bawa. Hak dalam beg tu dia bukan bawa untuk belajar. Untuk kawan-kawan dia tengok masa rehat. Maka betul lah dia pergi sekolah, betul lah dia masuk kelas. Tapi barang yang dia bawa tu tak betul. So hari ni betul lah hampir masjid, betul lah hang berdiri bersolat dalam rumah hang. Tapi betul ke solat hang tu? Sebab dia ada rukun dan hukum. Itu yang kita mengaji, kita kerukunan lah apa. Dalam rukun khalbi ni dia ada pecahan dia apa semua. Dia pun tak mau. Bila dia pun tak mau, tak kisahlah. Buatlah lagu mana hampa mau. Yang pun sakit hati pula kat orang, siapa pula. Inilah penyakit hati. Tapi itulah pun tak apalah pun. Baik pergi kat mereka. Nak buat ke mana? Contoh bagi adanya yang sebegitu. Tu kata Kak M. Nasir sembangan dia kemarin, lepak dua orang dia dengan M. Nasir, cakap kat dia, brother, guru saya pernah kata, brother, kita selalu dengar
berani kerana benar, tetapi akan datang takut kerana benar. Hari ni saya nampak banyak pun yang ada jalan ni takut nak ke depan. Kita bukan nak berperang, kita bawa ilmu ni bukan menghentam kerajaan, bukan satu komuniti nak perang kat senjata apa, tak ada. Kita bawa pedang masuk dalam jiwa kita, masuk dalam akal fikiran kita, masuk dalam hati kita. Kita tebas keegoan, kita tebas segala-galanya yang kita kata kita tu. Mereka tak faham lalang-lalang dalam jiwa yang menutup. Kita clear benda tu. Kalau mata celek tapi terlindung buat apa? Tak ubah seperti buta juga lah. Baiklah, selamat pun selamat. Seperti dalam Quran sebut, ada beza di antara yang celek dan yang buta. Baik pun selamat. Selamatlah. Selamat pun. Dia satu saja persoalan dia sekarang ni. Cuma semua okey, yang dibuka, yang dicerita oleh hang ni semua okey, cantik, memang cantik sangat-sangat. Yang depa tak boleh nak terima sini, entah tak sebab apa. Tengok hang lah, itu saja depa tengok hang. Hang tu penampilan hang tu. Kan? Habis tu hang buka lah cakap-cakap benda-benda yang macam ni. Itu saja masalah bagi depa lah. Okey. Bagi mereka yang faham ni, depa mau ilmu tu dapatlah. Tapi kalau depa nak penampilan hang, depa nak punya perwatakan hang, depa tengok yang tu, depa lihat yang tu, dapat yang tu lah. Macam tu sajalah kan. Samalah luah guru kita pun cakap macam tu juga kan. Kalau sampai satu masa nanti kan, kalau nak buka hijab depa tu, terbuka lah. Tak apa, kita teruskan. Okey, demi kebenaran ni tak apa kan. Kita perjuangkan, okey. Apa guru kita cakap dulu sebelum ni kan. Benda yang elok, bukan benda tak elok. Benda ada tulis dalam Quran, dah hadis beriman, semua komplit kan. Depa nak reject lah, biar pasal depa lah. Okey, kita nak semua orang kita nak, kita sayang semua orang. Okey, tak apa. Hang teruskan. InsyaAllah tak ada masalah apa. InsyaAllah hal lain tu memperbaiki kat depa. Okey, selamat. Ya pun. Benarlah pun disebabkan penzahiran. Jadi kalau lepas study dalam Al-Quran itu sendiri, itu sebab Al-Quran ni bukan untuk dihafal. Al-Quran ni untuk dikenal isi cerita dia tu. Apa yang boleh kita bawa kat diri kita, apa yang boleh kita bawa pada yang ramai. Contoh dia bila pun cakap pasal penzahiran lah. Okey, kita tanya contoh dia macam ni. Bila kita baca Quran, dia kata wasawa'un 'alaihim anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun. Contohlah. Kita baca, orang dengar semua okey apa semua. Jadi bila ada satu orang ni cerita, baca surah Yasin tu, surah ke ayat ke-10 ke? Surah 36 ayat 10. Saya kata, ya. Bermakna orang ni peka bahagian dia tahu. Tapi bila saya tanya dia balik, apa dia cakap lah? Contohlah, dia kata orang-orang ni hang cakap macam mana pun kat depa, kalau contoh dia lah, yang nak berpaling ni tetap berpaling. Macam tu ke? Ada pula ayat dia kata kami telah memberitahu namun mereka tetap berpaling, ataupun mereka tetap tak akan terima. So kita tanya satu lagi lapis lagi pula, boleh tak tahqiq pentajalian ayat ni? Tadi awak mentauhidkan keadaan dia, saya nak tahqiq dan pentajalian ayat ni. Pemindahan ayat ni macam mana? Macam mana saya nak tajalikan keadaan tu? Contoh, bila dia kata kami telah berkata kepada mereka, hang yang baca ni position hang mana? Tu dia ni nak mentajalikan suasana tu. Dia cerita, contoh dia aku cerita, kemarin aku beritahu dengan aku tengok Din dengan Aziz bertengkang gila-gila macam ni. Aku cerita tentang Din dengan Aziz.
Hang tu tak ada kena mengena dalam cerita tu. Hang dengar je. Aku cerita, hang dengar. So, bila Allah menceritakan suatu benda yang tak ada kena mengena dengan hang tu, bermakna position hang dalam cerita tu apa dia? Hang pendengar dia lah. Dia ni cerita, aku beritahu kat dia tu tak mau dengar, dia tu tetap berpaling. Hang bukan duduk dalam kita. Hang bukan duduk dalam mereka. Hang tu macam mana pula? Siapa hang dalam position story ni? Tu banyak benda kita boleh kupas. Ada ayat pula dia kata, sesungguhnya aku beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu direct conversation yang hang ni. Ada ayat pula bercerita tentang Musa, hang tak ada di situ. Ada ayat cerita tentang sejarah-sejarah, hang tak ada di situ. So hari ni bila kita bercakap mengaji ilmu mengenal Allah, maka ayat-ayat yang kita nak dengar, atau surah-surah yang kita nak dengar, ayat-ayat yang dalam surah tu kita nak dengar, yang berkaitan tentang diri kita, bukan berkaitan dengan sejarah-sejarah. Itu saya kata bukan kita tolak, tetapi position tu macam mana? Kita tak tolak pun benda ni. Habis tu para nabi apa semua, iyalah, setujulah. Adakah hang semayang lagu mana Nabi semayang? Orang cakap lagu ni, itu hang nak ikut orang, ikutlah. Pasal awak telah terbawa dengan kelaziman, walau awak sendiri tahu kelaziman itu dicipta, hang tak ada atas situ. Dan bila dia letak rukun dan hukum, tertib, ilmu amal tertib ni, niat ni, ilmu amal niat tertib ni tak boleh lari. Hang tak peduli benda tu. Hang ambil apa? Kelaziman. Apa yang orang tua hang, nenek moyang hang buat macam tu. Padahal mereka tidak mengetahui dalam Quran cakap. So, hang nak cari yang mengetahui, hang pergi carilah. Hang tak mau ikut yang dalam yang ramai. Pasal kalau kita tanya ustaz ayat ni macam mana ni? Dalam surah saya nak tanya ayat ni, tolong hurai dengan terperinci, dengan tepat dari segi tauhid, tahqiq, tajalinya. Saya nak tahu tauhidnya bahagian dia lagu ni, fahaman dia. Okey, tajali, tahqiq dia macam ni, nak letak tak mana benda ni. Tajali dia, kenyataan dia mana dia? Jenis adanya, wujud artinya ada. Quran tu dia tak cakap sia-sia. Cuma kita nak letak cerita ni cerita sejarah, cerita ni cerita teladan, ni cerita ni direct conversation dia dengan hang. Tidak, dia tak kata lah kan? Dia tak kata aku, kamu, di mana saja kamu berada. Jadi itu direct. So jadi kita nak tahu penterjalian dia tu. Satu cerita ni cerita macam mana, yang tersirat ni macam mana, yang tersurat ni macam mana. Okey, aku nak dengar apa? Aku nak dengar cerita-cerita ceramah seperti mana di alam masjid cerita. Maka begitulah peringkat pahaman, dorongan keyakinan dan kepercayaan aku. Tetapi bila aku kata cerita tu saya tak mau, saya nak tahu siapa diri saya ni. Solat saya pun saya tak pernah khusyuk. Jadi orang kata buat sudah, makna saya di dalam golongan yang ramai. Jadi bermakna surah 6 ayat 116 ni macam mana? Dan saya pula nak tuduh, mereka ni puak sesat. Saya kena baca pula surah 6 ayat 117, ayat yang menyusul, iaitu Allah Ta'ala itu mengetahui siapa yang benar dan siapa yang di jalan yang sesat. So sekarang ni nak tanya hak tu lah. Nak tanya hak tu. Surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105 ni nak letak macam mana? Sebab saya duk rasa saya betul lah, saya buat benda betul lah, tetapi saya mendustai ayat pertemuan dengan Tuhan. Dia sebut je, apa dia ayat pertemuan dengan Tuhan tu? Nak kena cari juga ayat-ayat yang bahawa adanya Tuhan tu lebih dekat daripada orang amreh kita ni. Tuhan itu dialah yang awal, dia yang akhir, dialah yang zahir, dia yang batin. Bukan main sebut-sebut ya. Macam lagu Kasih Awak Lahir Jamal Abdillah tu. Bukan main sebut je tu. So mereka tak mau benda ni. Bila mereka tak mau benda ni, masalah di Malaysia ni budaya
mengganggu orang. Sebab Quran dia tak ajak macam tu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dia pun sebut dah, jangan mengintip kesalahan orang lain. Hang bersembang, kadang-kadang orang jumpa aku, orang nak aku dah duduk depan mereka bersembang, tolonglah hurai apa semua lalu ni. Tapi masalah, mereka punya akal fikir pula duduk tersangkut dengan kelaziman. Tu dia kata yang ni pun saya buat, yang ni pun saya buat, ini apa ni. Mana boleh campur aduk. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 71 dia sebut apa? Surah Al-Baqarah ayat 42 dia sebut apa? Dia mesti kena ada tertib. Betul tak? Hang tak boleh makan cendol, hang duduk tengah makan cendol tu, cendol ni kurang sangat ambil mi goreng hang tu, hang tuang dalam cendol tu. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Tak boleh. Dia kena ada tertib. Nak makan, tapi apa yang nak makan, susun lah. Makanan lah. Agama lah. Ilmu lah. Tapi dia ada babak-babak dia. Masuk satu sekolah, ada kelas dia pula. Kelas A, kelas B, kelas C. Walaupun di tingkatan 3 ada 3A, 3B, 3C pula. Dia tong pula. Golongan-golongan yang cerdik, pintar, yang tak otak tak berfaham, duduklah. Perusahaan E, perusahaan C, ada perusahaan A, ada perdagangan A, ada perdagangan B, perdagangan C. Kelas-kelas cikgu atong lah. Tapi cikgu yang masuk, cikgu sama ya. Kenapa anak murid tu dia asing-asingkan? Tak boleh satu kelas semua, tak ada ABC. Mereka pandai pilih pula. Lepas tu pula, bila cikgu masuk, bunyi loceng, kelas sama. Murid-murid meja yang sama. Tetapi cikgu lain yang masuk. Maka beg tu kena buka, bawa keluar mata pelajaran lain, buku sejarah. Di sini the facts, this is a fakta. Awak boleh duduk di meja yang sama, di kerusi yang sama, tapi bila cikgu masuk di dalam beg yang sama, isi beg tu kena dikeluarkan yang lain. Isi dia bahasa Malaysia, cikgu bahasa Malaysia. Cikgu bahasa Inggeris, buku bahasa Inggeris bawa keluar tak atas meja. Dia kena ada ilmu dan tertib. Jadi mereka tak faham dah ni. Orang cakap bab makrifah, mereka teropong kita kot. Mereka punya hadis, mereka punya mengaji tanah Arab, itu ini. Saya kata kemuncak makrifah tak buruk, tak bersalah. Bukanlah berarti kita dengan manusia. Kita dengan Allah Ta'ala tu tak ada dengan dah. Nak buruk apa lagi? Awak nak mendoa dari sudut makrifah, belum makrifah lah. Mendoa tu nak bagi tahu. Nak bagi tahu pada orang yang tak tahu. Sesungguhnya hidup aku susah. Di peringkat hang tak tahu kata Tuhan tu Maha mengetahui, mendengar, wasami'ul basir. Hang tak tahu. Hang cakap lagu cara orang tak tahu lah. Tak apalah, tak salah lah bagi hang. Tapi bila orang yang mengaji, yang mengenal, dia lagu lain pula. Jadi macam mana hampa nak tentang orang yang mengenal dari sudut pandang hampa yang belum mengenal? Itu kalau kata jumpa mufti pun, Tok Mufti nak sembang apa dengan saya ni? Nak sembang buat wahdatul wujud. Nak sembang buat wahdatul wujud, takluk dia basar. Bukan khawli, bukan ilmu. Bukan fi'li, bukan khalbi. Takluk dia basar dan af'al. Awak tak tahu af'al tu af'al siapa, sebab awak tak nampak siapa sebenarnya dia awak. Sebab dia kata buta mata batin, mata rohaninya buta lah. Sebab dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat 46, surah Al-Isra, surah 17 ayat 72, clear-clear dia bagilah. Hampirlah kembara negeri Arab, tapi kembara mana sekalipun, Jerman apa, kat mana, macam aku pergi Jerman, aku bawa balik lah bahasa Jerman. Orang pergi Arab, dia bawa balik lah bahasa Arab. Kalau yang ustaz duk pakai-pakai bahasa Arab ni, pergi tanah Arab, kalau ingat orang Arab nak heran lah. Macam aku cakap Jerman di negeri di Germany, apa ada masalah? Macam orang Melayu cakap bahasa Melayu di Malaysia, mana masalah? Cuma kalau orang bangsa lain mai cakap bahasa lain dekat bangsa lain, macam aku balik cakap dengan orang Melayu bahasa Jerman, orang kata, wow, orang boleh cakap Jerman Pak, ha? Aku kata adik aku boleh cakap Sweden, dia boleh bahasa Swedish, dia boleh cakap, dia duduk Sweden lama sampai hari ni. Yang orang pergi negeri Arab balik main cakap Arab, nak heran apa?
Tetapi kemuncak makrifah ni dia bukan duduk kat berhuruf dan bersuara. So what got to do with the language? Allah Ta'ala kata dia mengetahui apa yang ada di sudut hati. Tu teritori lain pula. Oh, hampa ni jenis yang tak payah buat dah, apa pakai niat. Dia papi kot tu pula. Bahasa-bahasa lagu tu daripada orang-orang yang nak cari bagi sikit hati. Apa yang apa tak puas hati sangat, sebab kesudahan dia semua akan disoal. Kami cari jalan, ada jalan yang membawa jawapan. Kami tak cari jalan yang hanya membabi buta ikut-ikutan. Kami perlu jawapan. Dalam hidup ni perlu jawapan. Jawapan orang tak faham macam ni. Orang cakap macam ni, dia faham macam ni. Jawapan orang yang faham lain. Dia akan jadi tenang dan sempoi. Dia tenang. Bila tenang dia relax. Bila dia relax dia nampaklah tenang. Di sini kena faham baik-baik. Ni bila mai bulan Ramadan dia jadi lagu Ramadan. Bulan lain 11 bulan dia jadi lagu mana pula. Orang makrifah tak duduk macam tu. Dia tak duduk kesejukan hati, ketenangan, merapatkan diri dengan kaedah-kaedah cerita. Dia kata Allah Ta'ala berserta 12 bulan dan 24 jam. Macam mana pula? Tak boleh. Ramadan dia tak boleh buat dia rasa istimewa. Dia kata every day is a new day. Every night keep berbagai-bagai cerita dan rahsia. So itulah. Baik pun, selamat pun. Selamatlah. Selamat pun.